yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Halim bin Wan Abdul Halim bin Mat Yusof kerana sudi bersama-sama kita pada kuliah duha dengan tafsir surah Al-Humazah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosniati binti Mansur, barisan AJK-nya serta para sahabat jannah pencinta ilmu. Jadi untuk memberkati majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya menjaga adab di dalam Google Meet. Mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan dan sekiranya ingin membuka kamera hendaklah berada dalam keadaan nutup aurat dan beradab sopan. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengerusi majlis pada pagi ini. Seterusnya pengerusi GNI Gemenur Iman Puan Rosniati. Seterusnya pimpinan daripada grup GNI, Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat, para pelayar yang melayari program duha kita pada pagi ini dari pelbagai tempat, ana yakin yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang menonton dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang melayari dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan, insya-Allah. Kita semua pada pagi ini termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang melayari program kita pada pagi ini lebih kurangnya seramai 62 orang dan ana yakin akan bertambah dari semasa ke semasa. Dan ana baca komen tadi, alhamdulillah, ada bonda kita katanya dari Brunei Darussalam pun ada bersama dengan kita pada pagi ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, pada pagi ini kita ambil masa kita, ruang dan kesempatan pada cuti hujung minggu untuk sama-sama kita menyampaikan dan menuntut ilmu melalui satu surah dalam Al-Quran, dan kita pilih pada pagi ini satu surah untuk kita ambil ibrah dan pengajarannya, iaitu surah yang selalu dah kita baca. Dan ana yakin setiap daripada kita sudah hafal surah tersebut. Baca-baca dah, hafal pun hafal dah. Tetapi yang lebih penting dan utama, apakah pengajaran-pengajaran yang terkandung daripada surah ini? Apakah surah tersebut? Surah yang kita nak bicarakan pada pagi ini namanya surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Jadi saya jemputlah
tuan-tuan, puan-puan, para pelayar, para penonton yang melayari program duha kita ini, kita buka mushaf Al-Quran ataupun buka tablet kita ke, phone kita ke, kita buka pada surah Al-Humazah, yang mana surah Al-Humazah ini berada pada muka surat 601 dalam Al-Quran. Muka surat 601 dalam Al-Quran. Surah Al-Humazah mengandungi sebanyak 9 ayat. Kalau ikut susunan surahnya, surah Al-Humazah ini berada pada surah yang ke-104 dalam Al-Quran. Dan dari sudut jumlah kalimah yang berada pada surah Al-Humazah ini, kalau kita kira, ada sebanyak 49 kalimah ataupun perkataan yang terbentuk daripada sebanyak 133 huruf. Detail kita bagi perincian dari surah Al-Humazah ini. Ada 9 ayat, surah yang ke-104 dalam Al-Quran, muka suratnya 601, juzuk 30, jumlah perkataan ataupun kalimah 49, jumlah hurufnya sebanyak 133 huruf. InsyaAllah pada pagi ini kita sama-sama menuntut ilmu daripada surah Al-Humazah untuk kita cungkil ibrah dan pengajaran daripada surah ini, insya-Allah. Kalau tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dah bersedia, marilah sama-sama kita lapangkan hati kita, ikhlaskan niat kita, semata-mata kita menuntut ilmu kerana Allah, menuntut ilmu kerana Allah, dan apa yang lebih penting, kita nak aplikasikan apa yang kita belajar daripada surah Al-Humazah ini, insya-Allah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila awak nak membaca mana-mana ayat Al-Quran, lalu kata Allah, mulakan dahulu dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa maksudnya? Aku mohon berlindung billah, dengan Allah. Berlindung dengan pokok kayu sampai satu masa dia tumbang. Berlindung dengan ibu ayah sampai satu masa ibu ayah pergi meninggalkan kita. Maka kita mohon berlindung dengan siapa? Allahu la ilaha illahu al-hayyu. Dia yang maha hidup. Al-qayyum. Dia akan kekal. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah mengantuk. Siapa dia? A'udzu billah. Aku mohon berlindung dengan Allah. Daripada apa kita mohon berlindung? Minasyaitonir rajim. Daripada bisikan syaitan yang direjam. Syaitan dia akan selalu membisikkan kepada kita, membisikkan was-was, membisikkan keraguan dan bagai-bagai. Maka kita tolak was-was, keraguan, ketidakyakinan dan sebagainya dengan kita selalu menyebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah. Kemudian surah yang kita baca pada pagi ini, surah yang padanya permulaan surah. Kita mulakan dengan ayat yang pertama. Maka kita dituntut untuk memulakan dengan basmalah. Namanya basmalah, lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, dia yang maha pemurah. Ar-Rahim, dia yang maha penyayang. Pemurahnya Allah sehinggakan orang yang tak beriman kepadanya pun diberi rezeki. Pemurahnya Allah, orang yang malas beribadat pun diberikan nikmat dan sebagainya. Sebab apa? Dia Ar-Rahman. Ar-Rahman meliputi semua. Yang beriman, yang tak beriman, manusia, haiwan, binatang dan sebagainya. Tetapi ada satu yang khusus hanya untuk orang beriman, iaitu Ar-Rahim. Kasih sayang Allah hanya kepada mereka yang mengucapkan kalimah La ilaha
illallah. Itu Ar-Rahim. Selesai dalam bab isti'adah dan basmalah. Kita lanjutkan kepada ayat. Ayat yang pertama. Allah berfirman pada ayat yang pertama, Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun. Apa maksud wailun? Kalau kita tengok dalam tafsir, wailun itu ada dua maksudnya. Ada dua maksudnya. Wailun yang pertama maksudnya orang itu sudah jauh dari rahmat Allah. Ba'idun anir rahmah. Jauh dari rahmat Allah. Bila seseorang itu jauh dari rahmat Allah di dunia, maka kecelakaan besarlah baginya di dunia tersebut. Maka ada jamaah yang komen, wailun tadi kecelakaan besar. Ya, betul. Sebab apa? Sebab dia sudah jauh dari rahmat Allah di dunia. Mana-mana yang jauh dari rahmat Allah, dia akan ditimpa musibah, dia akan ditimpa bala, dia akan ditimpa kecelakaan. Itu maksud yang pertama, wailun. Maksud yang kedua, wailun, maksudnya jubbun finnar, iaitu salah satu daripada jurang ataupun lembah dalam neraka. Setiap neraka ni dia ada curang dia, dia ada lembah dia, dia ada, kita katakan, tempat yang tinggi ke rendah dia. Tempat yang tinggi dilontarkan ke rendah itulah yang disebut sebagai wailun. Maka akan dicampak orang ni ke dalam lembah neraka. Siapa ni? Likulli. Lam maknanya bagi. Kulli setiap orang. Wailul likulli, kecelakaan besarlah di dunia, kecelakaan besarlah di hari akhirat kerana dicampak ke dalam neraka. Likulli, bagi setiap orang. Bila disebut likulli, bagi setiap orang, bermaksud tidak ada pengecualian. Semua orang akan termasuk dalam kecelakaan yang besar. Semua orang. Tak kiralah apa gelaran dia. Tak kiralah apa status dia. Tak kiralah apa rupa paras dia. Apa pakaian dia. Kalau dia terlibat melakukan ini, maka dia berada dalam kecelakaan yang besar. Sebab ancaman ini tidak mengecualikan walau seorang pun. Kepada siapa dia ancam perkara tersebut? Kita lanjutkan ayat. Wailul likulli humazah lumazah. Kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama ini, ada perbezaan pada huruf yang pertama bagi setiap kalimah. Perasan tak? Yang pertama humazah, yang kedua lumazah. Humazah di depannya huruf ha. Lumazah di depannya huruf lam. Perasan tak para jamaah sekalian? Satu humazah, yang kedua lumazah. Apa beza dia? Kalau humazah, kata Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim, humazah ini maksudnya alladhi ya'ibun nasu biqaulih. Mana-mana orang yang mengaibkan orang lain dengan perkataannya. Tak kira siapa orang tu. Mana-mana orang yang menjatuhkan maruah orang lain dengan ucapannya. Itu humazah. Mana-mana orang yang mencalakan maruah orang lain dengan kata-katanya. Itu humazah. Dia mengumpat orang, mengejek orang, memfitnah orang, mencela orang, menjatuhkan maruah orang
merosakkan peribadi orang dengan ucapan, dengan cacian, dengan celaan, menggunakan mulutnya, kata-katanya, sama ada dia perasan ataupun tidak. Sama ada apa status dia. Kita tengok dia ni berjubah sekalipun. Walaupun dipanggil gelaran ustaz sekalipun. Walaupun apa gelaran dia sekalipun. Kalaulah ucapannya itu, kata-katanya itu, syarahannya itu, ceramahnya itu, pidatonya itu ke arah ya'ibun nas, mengaibkan orang lain, maka dia termasuk daripada perbuatan humazah, maka dia diancam Allah wailun. Dia akan diancam dengan kecelakaan yang besar di dunia dan akhirat. Itu humazah. Iaitu mengaibkan dengan kata-kata. Yang kedua, ada satu lagi namanya lumazah. Lumazah. Kalau kita tengok, di depannya huruf lam. Kalau tadi huruf ha. Apa beza antara humazah dan lumazah? Kata Imam Ibnu Katsir, kalau lumazah alladhi ya'ibun nasu bifi'lih. Mana-mana orang yang mengaibkan orang lain dengan perbuatan. Itu lumazah. Dengan perbuatan ni macam mana? Dia forward WhatsApp yang menjatuhkan orang lain. Dia taib dengan tangannya menjatuhkan maruah orang lain. Fitnah orang lain dengan perbuatan. Mulut tak bergerak, lidah tak terangkat, suara tak berbunyi, kata-kata tak kedengaran, tetapi tangannya bergerak. Dia reply, dia forward, dia share, dia subscribe. Dia akan turut mendapat saham kerana perbuatannya itu terdiri daripada kategori lumazah, maka dia diancam dengan wailun. Kecelakaan besarlah orang yang mengaibkan orang lain dengan perbuatan. Subhanallah. Ayat ini Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita semua berkenaan dengan berhati-hati dalam kita bermuamalah dengan media sosial. Lebih-lebih lagi kita sebulan dua ni Malaysia dalam mood pilihan raya dan selepas pilihan raya dan sebagainya. Banyak kita lihat kata-kata, ucapan, kita baca di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Ada sebahagian yang menjurus ke arah mengaibkan orang lain. Maka Allah mengingatkan kita dan hari ini kita diingatkan oleh Allah dengan sama-sama kita membaca surah Al-Humazah. Apa yang lebih penting kita mengamalkannya untuk diri kita. Tidak ada pengecualian walaupun kepada siapa-siapa golongan sekalipun. Kerana ancaman ini Allah Ta'ala katakan likulli, bagi setiap orang. Maka kita mendoakan agar Allah Ta'ala jaga diri kita, anak-anak kita, kita semua terlindung daripada melakukan humazah dan lumazah. Jelas ayat yang pertama tuan-tuan, puan-puan? InsyaAllah. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Alladhi jama'a malan wa'addadah. Apa sebab orang itu melakukan humazah dan lumazah? Ada sebab dia. Ada puncanya. Puncanya Allah katakan jama'a malan wa'addadah. Mereka itu sentiasa ingin mengumpulkan harta agar mereka boleh menghitung kekayaan. Ini punca dia.
Sebab apa orang melakukan humazah, mengaibkan orang lain dengan kata-katanya? Sebab apa orang menulis artikel-artikel WhatsApp sebaran untuk menjatuhkan orang lain? Tujuannya jama'a malan wa'addadah, supaya dia boleh mengumpul harta dan menghitung kekayaan. Oh, orang ni boleh menjadi ancaman kepada kita. Kalau dia jadi YB contohnya, aku tak jadi YB, dia boleh bagi ancaman pada kita. Maka kita jatuhkan dia. Kita fitnah dia. Kita cela dia. Kita burukkan maruah dia. Kita hilangkan kredibiliti dia. Maka ingat, ini satu perkara yang Allah jelaskan. Sebab apa manusia sanggup melakukan humazah dan lumazah? Supaya jama'a malan wa'addadah. Mereka kekal kedudukan dia. Tidak ada orang boleh mengganggu gugat dirinya. Supaya dia boleh kumpulkan harta. Dia boleh menghitung kekayaan. Kekayaan itu boleh diwariskan sampailah kepada anak cucu sekalipun. Na'udzubillah wal'iyazubillah min dhalik. Moga Allah terpelihara diri kita daripada sikap cintakan dunia sehingga sanggup menjatuhkan orang lain, sanggup memfitnah orang lain dan mencela, mencaci orang lain. InsyaAllah. Itu sebab dia. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah lanjutkan. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, mereka itu mengira, anna malahu akhladah, sesungguhnya kekayaan harta mereka itulah akhladah, yang akan mengekalkan mereka di dunia. Oh, kalau aku dah kaya, kalau aku dapat jawatan ini, kalau aku dah digelar dengan gelaran ini, bagai-bagai, maka tidak ada orang lagi yang boleh menjatuhkan aku. Tidak ada orang lagi yang boleh menarik aku daripada jawatan sekian. Dia menyangkakan dengan dia ada kekayaan sekian, dia jatuhkan maruah orang sekian, dia hina orang sekian. Dia akan kekal selama-lamanya di atas. Sedangkan kita diajar di dalam Islam, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itulah yang memiliki kerajaan. Kerajaan Allah Ta'ala itu tidak akan runtuh. Dan Allah Ta'ala boleh memberi kekuasaan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah boleh mencabut kekuasaan daripada sesiapa yang kehendaki. Allah boleh memuliakan sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah boleh menghinakan sesiapa yang dia kehendaki. Biadikal khair, di tangan Allah itulah memiliki seluruh kekuasaan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan Allah boleh melakukan apa sahaja. Kita diajar dalam agama, kekuasaan yang sebenar-benarnya kekuasaan Allah. Maka ayat yang ketiga ini mengajarkan kepada kita, yahsabu annama lahu akhladah, kekuasaan, kekayaan yang akan mengekalkan dia selama-lamanya. Tidak. Sesungguhnya kerajaan yang hakiki, kerajaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 ayat yang pertama ini memberi pengajaran kepada kita agar kita terpelihara melakukan humazah dan lumazah, dan Allah menjelaskan ciri-ciri kenapakah mereka sanggup melakukan perbuatan sedemikian. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Allah mengancam kepada pelaku humazah dan lumazah. Kalla, kata Allah. Kalla. Jangan sesekali kamu lakukan demikian. Lakukan apa?
lakukan humazah dan lumazah. La yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna. Pasti kamu akan dicampak. Di mana ni? Fil hutamah. Ke dalam satu neraka namanya neraka hutamah. Jangan lakukan humazah. Jangan lakukan lumazah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Pasti awak akan dicampak ke dalam neraka al-hutamah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran, Allah bicarakan tentang neraka. Neraka ni ada 7 jumlahnya. Ada 7 jumlahnya. Kalau kita nak catat poin ataupun ilmu info ni sangat baik. Ana sebut secara ringkas nama-nama neraka dan penghuni setiap neraka ataupun ciri penghuni bagi neraka-neraka tersebut. Kalau kita sempat salin dan kita tulis di ruangan komen pun sangat baik tentang 7 nama neraka dan ciri penghuninya. Kita sebut yang pertama. Yang pertama, ada neraka namanya neraka Al-Hutamah. Neraka Al-Hutamah. Neraka Al-Hutamah, ini yang kita jumpa dalam surah Al-Humazah ni. Perkataan Al-Hutamah di dalam Al-Quran, Allah sebutkan sebanyak 6 kali. Ada 6 kali disebut perkataan Al-Hutamah. Kadang-kadang disebut dengan kalla la yumbadanna fil hutamah. Nanti pada ayat yang kelima kita jumpa wa ma adraka mal hutamah. 6 kali ada perkataan al-hutamah dalam Al-Quran. Dan al-hutamah dalam bahasa Arab maksudnya menghancurkan. Menghancurkan. Menghancurkan macam mana ni? Macam buah tembikai. Kita buat jus tembikai. Kita akan masukkan buah tembikai tadi dalam blender. Kita onkan blender. Habis. Buah tembikai tadi bertukar menjadi jus. Itulah yang disebut sebagai al-hutamah. Menghancurkan buah-buah tadi sehingga tak tersisa walau sedikit pun, perbuatan itu dinamakan al-hutamah. Maka, siapakah ciri penghuni neraka Al-Hutamah? Salah satunya secara ringkas kita katakan, penghuni neraka Al-Hutamah ini, mereka yang melakukan humazah dan lumazah. Ini ciri dia. Mereka yang melakukan humazah dan lumazah. Apa humazah dan lumazah? Kita dah jelaskan tadi. Mereka akan berada dalam neraka Al-Hutamah. Yang kedua, secara ringkas ana sampaikan, ada neraka yang kedua, nama nerakanya neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ni kalau kita tengok di dalam surah Al-Qari'ah. Ini homework lah saya bagi. Homeworknya neraka, cari nama-nama neraka di dalam Al-Quran. Saya akan bagi nama surah dan ayatnya. Tuan-tuan boleh rujuk nanti. Neraka Hawiyah disebutkan di dalam surah Al-Qari'ah pada ayat yang ke-10. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kemudian kita akan jumpa dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Fa'ummuhu hawiyah. Neraka hawiyah, hawiyah dalam bahasa Arab dengan maksud orang yang tergelincir. Orang yang tergelincir. Ciri penghuni neraka hawiyah, cirinya adalah wa amma man khaffat mawazinu. Cirinya adalah orang yang sikit timbangan amal solehnya. Bukan tak ada, tapi sikit. Sikit sangat, minimum sangat. Maknanya bila orang suruh lakukan amal soleh, dia ni tak berapa rajin. Dia ni malas.
buat benda tak senonoh tu, laju je, cepat je. Tapi bila nak buat benda baik, amal soleh, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, tak berapa minat. Orang macam ni, mereka akan ditransitkan sementara ke dalam neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Ini yang kedua. Dapat tak tuan-tuan, puan-puan, poin dia? Neraka yang kedua namanya neraka hawiyah. Yang ketiga, ada satu lagi neraka namanya neraka lazar. Neraka lazar. Pernah dengar tak neraka lazar? Kalau kita nak rujuk dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu sekalian ada mushaf Al-Quran, ada satu nama neraka namanya neraka lazar. Ini Allah ceritakan antaranya dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Pada ayat yang ke-15. Ini homework juga saya bagi. Homework saya bagi dalam surah Al-Ma'arij pada ayat yang ke-15. Ada satu neraka namanya neraka lazar. Allah berfirman, Kalla innaha lazar nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a idza massahul khairu manu'a wa idza massahul khairu manu'a. Maksudnya kalla innaha lazar. Awak jangan buat demikian, kata Allah. Sebab apa? Nanti awak akan dicampak ke dalam neraka lazar. Siapakah penghuni neraka lazar? Maka dijelaskan Allah salah satunya, wa idza massahul khairu manu'a. Cirinya adalah dia menghalangi orang lain daripada berbuat kebaikan. Orang lain nak buat baik, dia halang. Orang lain niat nak buat baik, dia tak bagi buat. Member eloklah. Nak datang kuliah duha, nak pergi masjid, nak solat berjamaah. Datang kawan lain, WhatsApp, mesej, telefon. Tak payahlah. Elok kita pergi mall lah. Elok kita mengetih lah. Elok kita tengok bola World Cup lah. Bagai-bagai. Dia ajak orang lain buat benda tak baik. Sedangkan kawan ni niat nak buat baik. Dia halau orang lain. Maka dia akan ditransitkan ke dalam satu neraka namanya neraka lazar. Neraka lazar. Kalau kita tengok dalam tulisan Arabnya, lam, dha, kemudian alif maksurah, lazar. Ataupun dalam bahasa Melayu, L-A-Z-H-A, lazar. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Ini secara ringkas sajalah anda ceritakan. Ada neraka yang keempat yang disebutkan dalam Al-Quran, namanya neraka jahim. Neraka jahim. Tuan-tuan, puan-puan pernah dengar neraka jahim? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, neraka jahim, Allah sebut sebanyak 25 kali. Banyak disebut tentang neraka jahim. Neraka jahim disebut sebanyak 25 kali. Antaranya dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-91. Allah berfirman, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. Dan akan dibentangkan neraka jahim kepada mereka yang melampau. Siapakah orang yang melampau yang akan berada dalam neraka jahim ini? Salah satunya adalah mereka yang tidak mengeluarkan zakat pada jalan Allah. Sepatutnya dia kena keluarkan zakat. Sebab dah cukup haul, dah cukup nisab daripada harta-hartanya. Tapi dia tidak keluarkan zakat. Maka orang ni disifatkan orang yang melampau, mereka yang melampau, maka dia akan ditransitkan ke dalam neraka jahim. Neraka jahim.
Ni kita kempen lah sikit. Kita kan dah hujung tahun, dah nak masuk bulan 12 ni. Bagi mana-mana para jemaah ataupun ada dalam kalangan ahli keluarga kita yang sudah cukup haul, cukup nisab, tanda kesyukuran kita pada jalan Allah, kita keluarkan zakat, jumlahnya 2.5% daripada harta yang cukup nisab tadi, bagi pada jalan Allah. 2.5% ni 1/40. Kalau kita ada 40,000 wang simpanan kita, 1/40 hanya 1,000 sahaja dikeluarkan pada jalan Allah. 39,000 tu kita boleh simpan untuk kita. Tak banyak, 1/40 saja. Ni kita kempen sikit lah. Tanda kesyukuran kita. Sebab Alhamdulillah orang lain kena buang kerja. Alhamdulillah kita tak kena buang kerja. Orang lain kena COVID, kita tak kena COVID. Orang lain sakit, kita sepanjang tahun tak sakit. Orang lain berkali-kali dah kena COVID ni. Kita tak kena, Alhamdulillah. Kita tanya kenapa tak kena? Tak pernah test, Ustaz. Memanglah tak kena. Tak pernah test. Kalau test tu mungkin kena juga. Tapi ada, kita jumpa orang tak pernah kena lagi. Tapi memang dia tak pernah test lah. Tapi nak sebutnya tanda kesyukuran kita, cukup haul, cukup nisab, kita keluarkan pada jalan Allah. Kalau tak, kita akan dikategorikan orang yang melampau dan ada satu neraka yang khusus, neraka jahim. Salah satunya ciri penghuni neraka jahim, orang yang tidak keluarkan zakat pada jalan Allah. Ini yang keempat kita sebut. Yang kelima secara ringkas saja. Neraka yang kelima disebutkan dalam Al-Quran, ada satu neraka namanya neraka Saqar. Neraka Saqar. Neraka Saqar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddathir, salah satu penghuni neraka Saqar ini orang yang tidak solat. Dia tahu solat tu wajib tapi dia tak buat. Kenapa awak tak solat? Malahlah saya solat, banyak benda lain lagi nak buat. Dia akan berada dalam neraka Saqar. Ejaannya sin qaf ra dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu S-A-Q-A-R, Saqar. Ini disebut dalam surah Al-Muddathir pada ayat ke-42 dan 43. Secara ringkas je saya sebutkan. Ma salakakum fi saqar. Sama-sama banduan neraka Saqar ni bertanya, apakah yang membuatkan awak berada dalam neraka Saqar? Lalu penghuni neraka Saqar jawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu terdiri daripada orang yang tidak solat. Dia kata, boh, bapa dia berada dalam neraka Saqar ni, boh? Lalu mereka jawab, oh, koi dulu, ambo dulu, kawe dulu, cik dulu, tak semaya, boh. Dia jawab macam tu. Saya dulu tak solat. Itulah yang menyebabkan dia berada dalam neraka Saqar. Ini yang kelima. Yang keenam, ada satu neraka namanya neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir Allah sebut di dalam surah Al-Insyiqaq pada ayat yang ke-12. Neraka Sa'ir Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran sebanyak 15 kali. Antaranya dalam surah Al-Insyiqaq pada ayat yang ke-12. Wa yasla sa'ira. Mereka akan diselar di dalam neraka Sa'ir. Ciri penghuni neraka Sa'ir adalah mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Dan yang ketujuh, neraka yang ketujuh namanya neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini antaranya disebut di dalam surah Al-Buruj pada ayat yang ke-10. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ini neraka Jahannam. Disebutkan dalam ayat yang ke-10 pada surah Al-Buruj, ciri penghuni neraka Jahannam, ini neraka yang paling dahsyat lah. Penghuninya adalah yang pertama, orang yang mati dalam keadaan dia syirikkan Allah. Yang kedua, orang yang munafik dari sudut akidah dia. Yang ketiga, orang yang lari dari medan jihad. Dan yang keempat, mereka yang membunuh orang lain dengan jalan yang salah. Ini beberapa ciri ringkas penghuni neraka Jahannam.
Dapat tak tuan-tuan, puan-puan, para jamaah sekalian, 7 nama neraka yang disebutkan Allah dalam Al-Quran pada pagi ini. Kita sampaikan. Dapat ke poin dia? Ada yang tertinggal, Ustaz, ada yang tertinggal. Apa dia? Neraka ke-6. Apa dia? Jahannam, okey. Neraka Sa'ir tu Ustaz. Neraka Sa'ir, okey. Neraka Ayat Sa'ir. apa? Ayat apa Ustaz? InsyaAllah ayat apa? Dalam surah Al-Insyiqaq pada ayat yang ke-12. Ayat 12. Okey Ustaz tu je. Terima kasih. Okey. Wa yasla sa'ira. Mereka akan diselar di dalam neraka Sa'ir. Siapakah mereka itu? Orang yang makan harta anak yatim. Ini 7 nama neraka. Homework lah saya bagi. Saya dah sebutkan dari sudut nama surahnya dan ayatnya. Nanti kita buat catatan lah. Ayat apa tu kita tulis dalam nota kita insya-Allah. Maaf Ustaz, neraka Okey. Lazwa tadi Tolong surah ulang. apa? Apa dia? Apa dia? Neraka Lazwa tadi surah apa? Neraka Lazza disebut dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij pada ayat yang ke-15. Kalla innaha lazza. Jangan lakukan demikian kerana sesungguhnya kamu akan dicampur ke dalam neraka Lazza. Cirinya orang yang menghalangi orang lain daripada buat kebaikan. Neraka Jahim surah apa Ustaz? Surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-91. Surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-91 ayatnya wa burrizatil jahimu lil ghawin. Akan dibentangkan neraka Jahim kepada orang yang melampau. Siapakah orang yang melampau dalam ayat ini? Orang yang tidak keluarkan zakat sedangkan sudah cukup nisab dan sudah cukup haul. Mereka itu disifatkan orang yang melampau. Ini kita huraikan ayat yang keempat tadi. Ayat yang keempat kan Allah sebut kalla la yumbadanna fil hutamah. Jangan lakukan humazah dan lumazah. Kelak kamu akan dicampur ke dalam neraka al-hutamah. Ayat yang kelima, kita ingatkan pada jemaah tutup mikrofon supaya Tolong ulang yang ke-7 Ustaz. Jahannam. okey, neraka Jahannam. Al-Buruj ayat 10. Ayat yang ke-10, surah Al-Buruj pada ayat yang ke-10, ayatnya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ciri penghuni neraka Jahannam, yang pertama, orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Dia mati tu dalam keadaan dia mengakui bukan Allah Tuhan yang sebenar. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang munafik dari sudut akidahnya. Munafik akidah ni macam mana? Di luar kita nampak dia ni menyembah Allah. Tapi dalam hatinya, dia tidak mengakui pun Allah Tuhan yang sebenar. Yang ketiga, orang yang bunuh orang lain dengan jalan yang tak dibenarkan dalam Islam. Ada bunuh yang dibenarkan dalam Islam. Contohnya macam mana? Contohnya mereka yang bertugas di penjara tu, dia menggantung hukuman mati kepada pelaku-pelaku sekian-sekian. Itu dibenarkan sebab kerajaan dibenarkan menghukum secara takzir. Itu tak apa. Tapi kalau dia ni bunuh orang lain, tikam orang, tembak orang, itu dia akan berada dalam neraka Jahannam. Yang keempat, orang yang berada dalam neraka Jahannam, orang yang lari dari medan jihad. Itu ciri dia. 7. Paling kurang kita dapat 7 poin ni dalam kuliah duha kita ni. Kita lanjutkan. Apa? Yang ke-6 tu neraka Syairah tu untuk orang-orang, apa ciri orang-orangnya? Orang yang makan harta anak yatim. Okey, Okay. Itu neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir. Wa yasla sa'ira. Kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan adakah kamu tahu, wahai Muhammad, apa dia neraka hutamah tu? Neraka hutamah tu macam mana, wahai Muhammad? Kemudian ayat yang ke-6 Allah katakan,
narullahil muqadah. Neraka hutamah itu api yang dinyalakan Allah al-muqadah, yang sangat membahang panasnya. Neraka hutamah, api yang Allah nyalakan yang sangat panas. Ada jemaah tanya, Ustaz, sepanas mana api neraka tu? Ada diceritakan dalam hadis, api neraka yang paling minimum panasnya, paling minimum, yang paling rendah suhu dia, sepanas mana? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'lani yaghli minhuma dimaguhu. Serendah-rendah suhu api neraka itu, kalaulah terkena pada selipar ahli neraka, kena pada selipar, bukan kena pada kaki, kena pada selipar pun, yaghli minhuma dimaguhu, akan menyebabkan otak ahli neraka itu akan mendidih. Na'udzubillah min zalik. Itu azab api neraka yang paling minimum kepanasannya. Kemudian, kita lanjutkan ayat. Narullahil muqadah. Neraka hutamah itu api yang dinyalakan Allah yang sangat membakar. Ayat yang ke-7. Allati tattali'u 'alal af'idah. Neraka hutamah itu, kata Allah, dia akan menjulang untuk membakar sampai ke dalam hati. Tuan-tuan, puan-puan, kenapa Allah katakan neraka hutamah itu akan membakar sampai ke hati? Hati ni satu organ, kalau dari sudut sainsnya, dia dilindungi oleh beberapa organ yang lain. Dilindungi oleh lapisan kulit luar, dipanggil epidermis. Dilindungi lapisan kulit dalam, namanya dermis. Dilindungi oleh lapisan lemak. Dilindungi oleh lapisan daging. Dilindungi oleh tulang-tulang dada. Hati tersimpan dalam tubuh kita. Maknanya nak sampai ke hati tu banyak lapisan-lapisan yang lain. Tetapi kata Allah, neraka hutamah itu dia akan membakar sampai ke dalam, ke tempat yang paling dalam sekalipun. Siapa ni? Kepada pelaku humazah dan pelaku lumazah. Itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 Allah berfirman, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Kita sangkakan, kita boleh lari ke tempat-tempat tertentu yang terbuka sikit. Tapi kata Allah, tidak boleh. Sebab apa? Orang yang melakukan humazah dan lumazah, dia akan dibakar dalam neraka hutamah dalam keadaan tertutup. Tak boleh lari di mana-mana sekalipun. Tak boleh nak pergi ke tingkap ke, nak pergi ke store ke, nak pergi ke tempat terbuka ke, tak boleh. Kerana kawasannya tertutup. Neraka hutamah itu tertutup. Bahkan bukan saja tak boleh melarikan diri. Pada ayat yang ke-9 Allah katakan, fi amadin mumaddadah. Pelaku humazah dan lumazah itu dia dibakar dalam keadaan dia diikat pada tiang-tiang yang panjang. Subhanallah. Macam sate, dagingnya diikat oleh lidi, maka tak terpisah daging daripada lidi sate tersebut. Begitulah gambarannya pelaku humazah. Dia akan diikat di tiang-tiang yang panjang, terbakar, dia tidak boleh melarikan diri ke mana-mana sekalipun. Moga-moga surah Al-Humazah ini menjadi pengajaran kepada saya terutamanya, agar sentiasa berhati-hati dalam kita bercakap-cakap, berkata-kata, lebih-lebih lagi melibatkan orang lain, bimbang-bimbang ada maruah yang tercalar, ada aib orang lain yang dibuka, dan bukan saja dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, berhati-hati dalam kita bermain ataupun menggunakan media sosial, insya-Allah. Peringatan ini kita bacakan supaya dalam suasana
keadaan kita ni bagai-bagai macam-macam. Kita baca di media sosialnya, macam-macam tua kata orang ni, tu kata orang ni, maka kita diingatkan oleh Allah dengan satu surah, namanya surah Al-Humazah. Hari ini saya mengingatkan kita semua. Sampai satu masa boleh jadi saya terlupa, saya alpa, maka tuan-tuan pula ingatkan saya, Ustaz pernah mengajarkan saya tentang surah Al-Humazah. Hari ini Ustaz berkata-kata yang tidak baik, maka kita diingatkan oleh orang lain. Sebab kita dalam agama, watawasau bil haq, kita saling berpesan dengan kebenaran, watawasau bis sabr, kita saling berpesan dengan kesabaran. Alhamdulillah, lebih kurang lebih 50 minit, 53 minit kita berbicara tentang satu surah, surah Al-Humazah ini. Moga memberi manfaat kepada kita dan kita boleh mengamalkannya, insya-Allah. Jadi tanpa berlengah masa, saya serahkan majlis kita pada pagi ini kepada Puan Moderator majlis, insya-Allah. Persilakan. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. InsyaAllah banyak betul pengajaran yang dapat. Mudah-mudahan dengan surah yang kita tafsirkan hari ini, kita mengambil ibrah dan pengajarannya. InsyaAllah berhati-hati dengan kata-kata dan perbuatan kita. Semoga kita dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala wa iyazbillah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada pencinta ilmu. Sebelum menutup majlis, zakat saya membuat sedikit hibahan kuliah hari ini, Ustaz. Pada pukul 5.15 petang, kita ada kuliah asar bersama Al-Fadil Imam Farid bin Syari dengan kuliah berkitab Hadis 40 Imam Nawawi. Pada pukul 8 malam, kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Yang Ahmad Arif Datuk Abbas bin Nordin dengan pengajian Tauhid. Dan pada pukul 9.15 malam, kuliah isyak kita bersama Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bacaan bacaan ayat Quran, tadabbur surah pilihan, hukum tajwid, doa dan bacaan surah Al-Mulk. Jadi teruskan bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu datang daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan doa, tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Temu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.